Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberikan lagi kesempatan untuk bersama-sama dalam program Guru dan Pendidikan ini, dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberikan nikmat untuk bersama-sama dalam bulan Ramadan yang penuh berkat ini. Dan kita di hampir pertengahan bulan ni, masih ada setengah bulan lagi untuk kita memperkuatkan kita punya kesungguhan dalam beramal. Dalam beramal dan mengambil semua kelebihan-kelebihan dan keberkatan yang ada dalam bulan ini, insya-Allah. Dan ini kita nak bercakap tentang nak menyambung kita punya perbincangan yang lepas-lepas berkaitan dengan kaedah pendidikan dalam Islam. Dan hari ini kita nak bercakap tentang salah satu lagi kaedah, iaitu kesederhanaan. Kesederhanaan ini ramai juga yang salah faham apabila mereka hanya menganggap sederhana itu berada di tengah-tengah sahaja. Kadang-kadang ada juga benda yang di tengah-tengah ni tidak begitu baik, kan? Tidak begitu sederhana sebenarnya. Tak begitu sederhana. Kalau jalan kaki tengah-tengah jalan tu bahaya ya. Yang itu dia kena kat tepi. Ataupun ada yang kadang-kadang berjenaka bila periksa dapat B misalnya, itu dah baik dah tu sebab dia sederhana, kan? Sebab cemerlang sangat, teruk sangat. Tak teruk sangat dan tak cemerlang. Tapi tak bolehlah begitu. Betul. Sebab itu bukan maksud sederhana yang kita maksudkan. Maksud kesederhanaan yang kita sebutkan ini ialah berkaitan dengan tidak ekstrim dalam melakukan sesuatu. Dan ternyata dalam bukan sekadar dalam pendidikan, dalam apa-apa perkara sekalipun dalam kehidupan kita, kita harus mengambil pendekatan ini, pendekatan yang tidak ekstrim. Dan itu merupakan sifat yang begitu jelas disebut oleh Al-Quran. Orang-orang Islam ini sendiri dilihat sebagai unggul kerana mereka ada sifat ataupun suasana kesederhanaan itu, wasatiyah. Wasatiyah dalam arti kata orang ajaran Islam itu tidak ekstrim dalam sebagaimana yang berlaku dalam amalan umat-umat yang terdahulu, khususnya amalan umat agama-agama terdahulu yang kadang-kala dia ekstrim dari segi menyusah-nyusahkan agama. Ada juga agama lain yang ekstrim dari segi begitu melonggar-longgarkan agama pula, malah melawan para rasul yang datang kepada mereka. Jadi sebab itu umat Islam itu, antara sebab mereka dipanggil ummatan wasata, umat pertengahan, itu adalah kerana mereka dalam pengamalan dan juga kefahaman mereka itu, mereka mengimbangi antara dua ekstrim yang telah dibawa oleh agama-agama yang lain itu. Dan seperti mana saya sebut tadi, aspek sederhanaan itu juga harus kita fahami dalam semua konteks kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Jadi sebab itulah dalam pendidikan ini kesederhanaan itu penting kerana ia merupakan fitrah kepada pendidikan itu sendiri. Manusia ini manusia ini merupakan makhluk yang Tuhan jadikan seimbang. Tuhan jadikan sebaik-baik kejadian dan seimbang. Ada akalnya, ada dia punya perasaannya, ada aspek yang mungkin lebih kepada pemikiran, ada aspek yang lebih kepada perasaan dan lain-lain. Dan benda itu harus diseimbangkan agar kita tidak ekstrim dalam melakukan sesuatu dalam pendidikan ini. Jadi sebab itu bila kita kata tentang ekstrim kesederhanaan dalam pendidikan ini, perkara itu penting. Dan apa yang kita maksudkan kesederhanaan pendidikan, mungkin kita boleh huraikan lebih lanjut dari segi detail itu. Mungkin yang pertama, kesederhanaan dalam pendidikan itu ialah kita tidak gopoh dalam memahamkan pelajar ataupun orang yang nak kita didik itu. Sebab biasalah kadang-kadang cikgu ni dia semangat tinggi Kena ikut silibus ni. Ikut silibus. Kalau silibus itu sederhana tak apa. Tapi kadang-kadang mungkin kelemahan guru itu sendiri, kan. Sebab guru itu mungkin banyak cuti ke ataupun akhirnya silibus dah habis,
maka bila peringkat nak menghabiskan silibus tu dah dia jadi ekstrim lah. Laju. Kita mungkin laju, kita nak menekan dan kita cuba nak fahamkan pelajar itu dalam konteksnya yang ekstrim, yang gopoh, sehingga mereka tidak mampu untuk memahami perkara yang kita ajar itu. Jadi sebab itulah kesederhanaan ni penting, dan kalau kita pergi lebih melepasi batas kesederhanaan itu, sudah pasti nanti dia akan menghasilkan natijah yang tidak baik, natijah yang buruk. Misalnya apa? Katalah kalau budak itu atau pelajar itu atau dalam konteks rumah kita, anak-anak kita sendiri, mereka memang di tahap tidak mampu untuk memahami benda-benda yang banyak. Tiba-tiba kita nak paksa, kita nak tekan, kita nak supaya dia faham juga, dan kita marah-marah kalau dia tak faham. Kita tekan dia. Jadi akhirnya itu tidak menghasilkan apa-apa, malah dia akan menyebabkan pelajar atau anak kita tertekan, dan malah minimum, perkara yang paling minimum pun mungkin dia tak dapat. Yang sepatutnya kalau kita sedikit, kita dah boleh beri kefahaman itu sedikit kepada mereka, yang sedikit tu pun mungkin tidak akan berlaku sekiranya kita ekstrim, sekiranya kita tergopoh-gapah, sekiranya kita nak menekan sangat mengenai kefahaman. Sebab pertamanya mereka ini memang tahap pemikirannya itu tidak tinggi. Kalau kita mengajar misalnya budak sekolah rendah, kita nak masukkan banyak sangat kefahaman ke dalam pemikiran mereka pun tidak boleh, sebab tahap mereka itu begitu. Kita yang tidak adil sebenarnya. Kan? Kita yang sebenarnya zalim kepada mereka kerana kita memberikan sesuatu yang mereka tidak mampu untuk fahami dan untuk mereka tanggapi. Dan yang kedua, artinya yang kita selalu kena ingat bahawa dalam Islam kita percaya bahawa kefahaman ini datang daripada Tuhan. Ilmu ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu kita tidak boleh paksa kefahaman itu hingga ke tahap bahawa kalau dia tak faham juga mungkin kita nak tekan, kita nak pukul dia ke, kita nak denda dia, kan? Kerana fitrah kefahaman itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita masih ingat doa yang kita selalu baca ketika nak belajar, itulah doa yang antaranya Allahumma zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu dan rezekikan kepadaku kefahaman. Saya selalu tekankan benda ni. Kenapa doa kita itu, bila kita bercakap tentang kefahaman, kita bercakap tentang rezeki. Kerana rezeki ni Tuhan boleh beri dan Tuhan boleh tak beri. Fitrahnya ataupun secara biasanya bergantung kepada niat kita, bergantung kepada persediaan jiwa kita, bergantung kepada kekuatan akliyah kita juga, kan? Kalaulah kita kadang-kadang contoh kita pergi ke kelas, niat kita pun tak ikhlas, kan? Datang ke kelas ni mungkin kerana power aku ada dalam kelas tu, kan? Kalau tak datang dia kata ni tak rajin pula, contohlah ini contoh saja. Ataupun kita mungkin takut dengan cikgu tu, bukan sangat kita nak belajar, bukan sangat kita nak mendapat kefahaman. Jadi di situ satu, niat sudah tidak betul. Yang kedua, mungkin persiapan jiwa kita pun dah tidak begitu baik, kan? Masuk tu dengan perasaan yang mungkin marah-marah ataupun rasa terpaksa, sangkaan yang buruk, kan? Prejudis dan lain-lain lagi. Jadi sudah pasti secara natural kita pun, kalau kita fikir, kan, kefahaman itu tidak akan berlaku. Kalau berlaku pun telah mungkin sedikit, ataupun mungkin salah faham yang berlaku, kan? Betul, mungkin yang kita nakkan kefahaman, tiba-tiba yang berlaku ialah salah faham. Sebab apa? Sebab tengah dengar tu kepala pun tengah bengang ke apa semua, akhirnya yang kita sepatutnya kita faham A, kita faham B. Jadi kalaulah itu di pihak pelajar lah, tapi di pihak guru pun, kalau kita pun datang itu dengan niat nak aku kena habiskan juga ni, kan? Dah bukan sangat nak mengajar, nak memahamkan, tetapi sekadar nak menghabiskan silibus ataupun nak menekankan supaya pelajar ni habis 5 bab ni satu hari ni. Kadang masuk tu dengan expectation yang tinggi pada rakan-rakan anak-anak pelajar. Tahap kefahaman rendah. Persediaan pelajar pun mungkin tidak begitu baik, kan? Mengajar pula terpaksa mengajar kelas M. kelas A, kelas M. Jadi sudah pasti tahap persediaan pelajar untuk belajar itu jauh berbeza dengan pelajar kelas A. Jadi perkara beginilah yang menyebabkan kadang-kadang kita tidak bersederhana dalam pendidikan. Biarlah pendidikan itu berlaku secara bertahap, beransur-ansur, seperti yang kita nasi kita dulu, beransur-ansur dan bersederhana.
asalkan jangan dia jadi sebaliknya kan. Orang kata biar lambat asal selamat kan, kalau bawa kereta. Belajar pun begitu juga. Betul. Kalau tergesa-gesa itu macam tak selamat jugalah. Akhirnya tak ada apa yang masuk dalam pemikiran pelajar-pelajar itu. Kemudiannya kemungkinan juga kaedah kita tak betul kan. Kemungkinan cara kita mengajar itu sendiri tidak betul, yang menyebabkan kadang-kadang kefahaman itu tidak masuk. Dan itu pun sebahagian daripada tidak sederhana juga ya. Betul. Misalnya one way street, mengajar, kamu senyapnya dengar saja apa yang saya cakap dan tulis saja kan. Itu memang kelas M. Kelas M. Tak buka mulutnya. Tak buka mulut. Sedangkan kita pun maklum bahawa pelajar-pelajar sekarang ini mempunyai kekuatan, orang kata rasionaliti yang tinggi disebabkan oleh sistem maklumat yang ni, ada Facebook lah, ada internet dan lain-lain lagi. Mungkin mereka memerlukan two way communication. Mereka memerlukan perbincangan interaktif, dan guru harus membuka ruang kepada pelajar bertanya. Malah itu merupakan cara terbaik. Kalau ada ruang untuk bertanya, guru itu sendiri akan memahami apakah dia aspek-aspek yang tak difahami oleh pelajar, dan dia boleh tumpu kepada perkara yang tak difahami. Betul. Kalau one way street ni cakap saja, pelajar tu kata aku ni dah tahu dah benda-benda ni kan. Jadi dia dah buang masa, redundant kan. Betul. Dan mungkin benda yang diperlukan oleh pelajar itu kita tidak sampaikan. Kita tak sampaikan. Dikhawatiri anak pelajar ini akan memperlekehkan. Akan memperlekehkan dan mungkin menutup minda dia, akan menutup, kata aku malah dengar lah, ini benda yang dah biasa dengar ataupun benda yang dia tak perlukan. Walaupun guru mungkin rasa benda tu perlu, tapi disebabkan pelajar itu menutup pemikirannya daripada memahami, akhirnya yang perlu itu pun tak sampai kepada pelajar. Sebab itulah kalau kita tengok Rasulullah SAW sendiri, di kalangan para sahabat pun Rasulullah tidak mengajar sekaligus semua orang sama. Betul. Ada sahabat-sahabat yang Rasulullah mengajar secara lebih mendalam. Ada sahabat-sahabat yang Rasulullah mengajar secara umum sahaja. Ada sahabat-sahabat yang mungkin datang dari kampung-kampung kan, dia panggil Arabi. Kadang ada yang daripada kampung-kampung datang, yang itu Rasulullah ajar mudah-mudah aja. Solat kan, solat pada waktunya, itu yang Rasulullah tekankan. Tapi kalau para sahabat yang misalnya Abdullah Ibn Abbas, Ibn Abbas ini dia merupakan sahabat yang dikatakan bijaksana dari segi mentakwilkan ayat Al-Quran. Maknanya yang susah-susah itu dia boleh faham. Itu pun hasil daripada doa Rasulullah. Rasulullah pernah mendoakan Ibn Abbas ini, Allahumma doanya itu Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan beliau ini tentang agama dan hebatkan, berikan pengetahuan tentang takwil. Takwil ni maknanya mengetahui makna-makna yang lebih mendalam daripada agama itu. Dan ternyata Ibn Abbas merupakan sahabat yang mendalam. Dia ada tafsir dia sendiri yang akhirnya dapat dimanfaatkan oleh ramai orang. Jadi kalau kita tengok metodologi atau pendekatan Rasulullah itu sendiri, bersederhana dalam arti kata mengambil kira kekuatan yang ada pada sahabat-sahabat. Tak main borong aja kan. Kan. Okey, semua dengar ini semua penting ni. Pukal main pukal saja. Sedangkan yang nak faham itu ada yang uneducated macam kita sekarang ni lah. Ada yang mungkin tinggi pelajarannya. Macam kita lah kalau kita nak berdakwah pun pergi ke kampung misalnya, tak boleh dah bercakap tentang saya nak bercakap tentang hujah, 5 hujah ni, premis 1, premis 2 kan, kepada orang kampung. Makcik tu kata, yalah saya nak pergi tanam sayur lah kalau macam ni kan, saya tak faham benda-benda macam ni. Sama juga kalau kita pergi ke universiti bercakap dengan para pensyarah ataupun profesor-profesor, janganlah kita cakap benda simple-simple kan. Itu menunjukkan kita pula tidak bersedia, kita tidak mengambil kira kekuatan yang ada kepada audiens dia. Dan kalau kita tak boleh, jangan pergi, suruhlah orang lain yang lebih mahir pergi. Ini sebenarnya masuk dalam kategori kesederhanaan. Kesederhanaan dalam arti kata kita adil, kita seimbang, kita mengikut suasana dan kekuatan mada umur kita atau pelajar kita atau orang yang kita nak
didik. Meletak sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi oleh kerana itu dia perlukan kesabaran. Guru-guru misalnya kena sabar. Biasalah kadang-kadang kita geram, anak murid ni tak faham-faham, dah banyak kali aku bagi tahu kan. Tetapi itulah fitrah guru. Sebab itu saya cukup hormati kerjaya guru ni, kerana mereka lah antara yang punya kesabaran yang tinggi. Betul. Sebab kalau yang lain-lain profession lain ni mungkin kita mudah je, kita select saja kan. Tapi guru dia tak boleh nak select, dia tak boleh nak pilih-pilih. Kerana kalau dia diberi kelas M tadi tu, nak tak nak dia kenalah mengubah mengolah satu metodologi dan kaedah supaya sesuai dengan kekuatan akal atau kelemahan akal yang ada pada pelajar-pelajarnya itu kan. Itu mungkin satu aspek yang saya nak tekankan. Maksudnya tadi saya ulang balik, tidak gopoh dalam memahamkan pelajar. Yang kedua, kalau kita boleh sambung, berselang-seli dan beransur-ansur dalam mengajar dan belajar. Maksudnya janganlah kita ni mengajar sampai pelajar jadi boring kan. Benda sama, tone pun sama aja kan. Dan tak ada ruang langsung break. Take 5 tu tak ada. Take 5 tak ada. Cikgu ni kalau masuk pelajar-pelajar dah rasa Allah pening ni 1 hour 1 jam ni kita akan pening kepala. Sebab mungkin terus macam tu saja. Gear 5 je semua kan. Selekoh pun gear 5 kat hati itu yang ramai yang tergolek, ramai yang accident tu kan. Itu yang masuk lorong sebelah. Masuk lorong sebelah. Dan akhirnya tak faham lah kan. Dalam arti kata pembelajaran tidak faham. Sebab itu saya menarik kalau kita tengok ada seorang sahabat Rasulullah bernama Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud ni pun macam Ibn Abbas tadi, dia dikurniakan Allah SWT akal yang hebat dan ilmu yang mendalam. Jadi dia ni Abdullah bin Mas'ud ni sahabat yang digemari oleh sahabat-sahabat lain. Sebab dia kalau dia bernasihat, dia bercakap, itu orang seronok dengar kerana ilmunya banyak. Biasalah kita pun di kawan-kawan ada yang bercakap tu orang suka dengar kan. Tapi ada yang datanglah dari hujung kita cabut-cabut misalnya kan. Itu maknanya mungkin mulutnya laser ke kan. Tak ada kesederhanaan dalam berbicara. Jadi kalau orang tu datang, orang nak cabut aja. Tapi ada orang yang orang suka. Kalau dia datang, dia semua datang keliling dia. Kenapa? Nak mendengar. Di kalangan para sahabat Rasulullah pun ada yang jenis begitu. Dan antaranya ialah Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Jadi ramailah kawan-kawan dia, sahabat-sahabat yang lain ni, tiap-tiap hari dia akan tunggu depan rumah Ibn Mas'ud ni. Ketuk pintu dia apa. Dan kalau boleh nak tiap-tiap hari nak belajar dengan Ibn Mas'ud ni dan nak mendengar nasihat-nasihat daripada beliau. Jadi dia pun keluar daripada rumahnya itu dan mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, dia kata, aku bukan apa, dia kata, aku bimbang kamu semua akan merasa jemu dengan pengajaran dan nasihat-nasihat aku kalau aku ajarkan kamu setiap hari. Maknanya setiap hari non-stop hari ni, esok, lusa. Dan kamu pun mungkin semangatnya ni seminggu ni je kan. Tapi kalau minggu depan tak ada lagi semangat yang sama, tak tentu lagi. Mungkin dah tak datang dah ke apa semua. Jadi kata Abdullah ibn Mas'ud, dia kata, aku bimbang kalian akan merasa jemu. Dan aku melihat Rasulullah hanya memilih hari-hari tertentu bagi menasihati kamu kerana bimbang kamu semua jemu. Maksudnya dia mengambil sunnah Rasulullah. Yang Rasulullah pun bukan setiap hari menasihatkan sahabat-sahabat. Kita baca hadis tu macam seolah-olah banyaknya kata-kata Rasulullah, nasihat Rasulullah ni seolah-olah tiap hari tu Rasulullah menasihat. Tidak. Kalau ikut Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sendiri pun dia pilih-pilih hari. Mungkin hari ni dah bercakap dah dengan sahabat ni. Esok kalau dia jumpa mungkin dia cerita benda lain. Mungkin tanya tentang harian kan, apa yang berlaku. Jadi mungkin lusa dia akan menasihatkan balik, bagi beberapa nasihat. Kita pun macam tu dia. Kawan-kawan kalau asyik nak dengar, datang asyik bersyarah kat kita saja kan. Kita pun rasa Allah, dia ni tak sedar ke bahawa manusia ni kan dia perlukan take 5 rehatlah sehari kan. Takkan dia tiap hari nak bercakap. Dan dia pun kalau tiap-tiap hari bercakap, ada ke modalnya kan. Betul. Kalau cik nak menasihat aja. Dan yang kedua, orang akan tanya, dia tu sendiri buat tak apa yang dia nasihatkan kan. Betul. Ni asyik bercakap aja. Kemungkinan kita sendiri tak mampu untuk lakukan apa yang kita cakap. Jadi saya ingat itu merupakan contoh terbaik dalam pendidikan lah. Kalau kita nak ambil, guru-guru pun kalau nak mengajar itu, carilah kaedah terbaik. Maknanya kalau hari ni gear 5,
Esok biarlah gear 3 ke, tarik sikit kan. Kendur sikit. Kendurkan sikit. Ada masa, okey, murid-murid hari ni saya nak ada cerita lah. Jadi murid pun bayangkan, betul? Tengah stres ni, banyak sangat maklumat-maklumat yang nak didengari daripada cikgu. Tiba-tiba cikgu kata, hari ni saya nak bercerita. Oh, saya ingat relief tu, lega habis. Padahal nak sampaikan pun ilmu juga. Nak sampaikan ilmu juga. Dan cerita tu cikgu pun pandai-pandai lah. Ambil lah cerita yang mungkin ada lesson, ada dia punya nilai pengajaran yang mungkin boleh diambil juga. Tapi cara tu dah mula relax, cara tu dah mula sederhana berbanding dengan yang hari sebelumnya. Esok laju balik, kemudian tarik balik. Sekali-sekala ajak pelajar keluar kan. Tapi tak tahulah boleh ke tidak, Yati ya. Tapi kalau di universiti, saya pernah cadangan dekat pelajar saya sekali kita buat buah pokok. Nasib dalam kelas saja, why not? Okey, satu kelas hari ni kita duduk buah pokok, kita bincang benda yang sama. Tukar angin. Tukar angin. Jadi at least environment berbeza, suasana berbeza. Jadi di situ berlakulah keseimbangan kan, tidak begitu ekstrim dalam melakukan sesuatu. Dan Rasulullah SAW sendiri pun pernah mengingatkan dalam satu hadis, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Permudahkan, dia kata, permudahkan dan jangan disusah-susahkan, dan berilah kabar gembira dan janganlah beri kabar yang menakutkan. Maknanya janganlah asyik cerita neraka aja kan. Kalau usrah aja cerita neraka, kalau usrah aja cerita neraka. Bolehlah sekali-sekala dapat terima kan. Tetapi di mana apa wajah indah Islam itu kan. Islam juga ada syurganya. Betul. Tuhan sendiri, Allah sendiri, kalau kita lihat ada sifat-sifat Allah yang dipanggil Jamal, yang cantik, macam Rahman, Rahim, penyayang, pengasih, Wadud, yang lembut. Tetapi Allah juga ada sifat-sifat yang keras, seperti Muntakim, yang memberikan pembalasan, yang yang Jalal, sifatnya yang keras. Dan itu sebenarnya keseimbangan tu ya. Sebab apa? Sebab kalau contohnya kalau kita duk faham Tuhan ni penyayang aja, jadi kita tak takut buat dosa kan. Dan itu berlaku pada setengah-setengah agama, kerana terlalu menekankan aspek Tuhan yang penyayang, love kan, God is love. Jadi akhirnya orang tak takut buat dosa. Orang kata buat dosa pun aku boleh boleh bertaubat kan, dan Tuhan akan ampunkan sebab Tuhan ni kan penyayang. Tapi dalam Islam, di samping sifat-sifat penyayang Tuhan itu, dalam Quran pun ada cerita tentang Tuhan itu maha pemberi pembalasan. Tuhan itu murka kepada mereka-mereka yang bercakap tapi tak buat. Tapi tak adil, itu adil. Sebab memang kalau orang buat jahat, adilnya ialah mereka dihukum kan. Mereka dihukum. Tetapi bila dua aspek itu ada, maka kita pun rasa sederhana, kita ada keseimbangan di situ. Betul? Keseimbangan. Di samping kita rasa takut dengan Tuhan, di masa yang sama juga kita mengharap, sebab Tuhan ni sayang kat kita. Kita mengharap agar kasih Tuhan juga kita dapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam pendidikan juga kalau boleh begitu, biar ada aspek yang kita rasa guru tu strict ataupun serius, ataupun maknanya serius lah dalam mengajar. Tapi ada juga masa-masanya guru itu take a break, santai. Tone dia tu maknanya tinggi, rendah kan. Jangan lari pitching sudah lah. Tapi kena berwarna. Kena berwarna lah, colourful kan. Jadi barulah pelajar-pelajar itu rasa indah. Pembelajaran itu satu benda yang indah dan tidak stres, dan tidak rasa ekstrim, tidak rasa macam cikgu ni macam nak tolak aku jatuh ke dalam gaung aja kan. Pening dah kepala ni kan. Tapi masih lagi terus menerus mengajar. Kita nak sebut beberapa perkara lagi tentang bagaimana nak menggunakan kaedah bersederhana dalam pendidikan ini. Antaranya ialah kita tidak mengajar sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh pelajar. Tadi tidak mampu difahami, ini yang tidak mampu, dia mungkin boleh faham, tapi kita sendiri ekstrim dalam memberikan nasihat-nasihat dan macam arahan-arahan yang anak-anak murid kita ni tak mampu nak lakukan. Kita bagi contoh. Contohnya macam kebetulan guru ni alim sikit kan, ataupun jenis qiyam mulai tiap malam. Jadi dia pun kata pelajar-pelajar semua kena qiyam mulai tiap malam. Macam saya kan, maknanya paling kurang 3 jam
Bayangkan, pelajar tu dah lah mungkin sekolah rendah ataupun kalau sekolah menengah pun tingkatan 1 kan. Tapi bila kita memaksakan sesuatu yang baik, benda tu baik pada asasnya, tetapi bila kita macam kita unjurkan dia, kita panjangkan dia, kita susahkan dia, sehingga menyebabkan akhirnya pelajar ataupun kita punya maduk itu rasa susah, terbeban. Itu bentuk ekstremisme. Sepatutnya kita bersederhana. Ni kita kata tentang bersederhana. Kita berceritakan tentang pentingnya qiyamul lail. Tetapi ikut kemampuan lah. Kalau itu baru pelajar, kalau kamu mampu, kamu cubalah bangun mungkin dalam beberapa setengah jam atau 15 minit. Itu kita kan keinginan qiyamul lail, ataupun ikut mak ayah kamu. Kalau mak ayah kamu bangun, terutama Ramadan ini. Kan Ramadan ini kita ada sebulan yang nak tak nak kita kena bangun dia. Nak tak nak kena bangun untuk sahur. Dan sahur ini saya rasa merupakan ruang dan peluang yang cukup baik untuk orang beribadah waktu malam. Sebab waktu biasa kadang-kadang kita pun letih, bekerja apa semua, nak bangun pun susah. Termasuk orang yang bercakap ni kan. Kan kadang-kadang kita dah kerja sepanjang hari tu. Tapi Ramadan ni ruang itu cukup besar sekali. Paling kurang kalau kita bangun awal untuk bersahur, kita ambil sedikit waktu sebelum sahur. Kalaulah kita dah lewat sebelum subuh tu, lepas makan takkanlah tak ada 10 minit kan, takkanlah jenis habis suap je dah azan kan, itu teruk sangatlah. Jadi paling kurang kita ada 10 minit, 15 minit atau setengah jam sebelum subuh itu kita boleh beribadah. Jadi mungkin ruang-ruang itu boleh dinasihatkan oleh guru ini kepada pelajar. Nampaklah realistik, nampaklah sederhana, tidak ekstrim. Ni kalau macam tiap-tiap malam kena bangun, Ramadan tak Ramadan, kamu kena wajibkan diri kamu. Jadi kita sudah mewajibkan sesuatu yang sunat. Asalnya sunat aja, tapi kita dah mewajibkan. Mungkin atas dasar kita bersemangat, baru balik motivasi kat Langkawi ke apa kan, 7 hari misalnya kan. Jadi guru pun dah semacam punya dia punya semangat dia kan. Jadi nak dipaksakan. Yang ini bermulanya ekstremisme. Bermulanya kita melangkaui kesederhanaan itu ialah apabila kita memaksakan sesuatu yang tidak wajib kepada yang lain. Kita boleh paksa pada diri kita ya. Ini pun ulama-ulama dulu kaedah yang diorang pakai begini. Kalau kita nak tingkatkan keimanan kita, keislaman kita, kita boleh paksakan beberapa perkara amalan ke atas diri kita. Misalnya kita wajibkan diri kita Isnin dan Khamis mesti nak puasa. Tapi jangan kita paksa pada orang lain. Sebab kalau kita mula mengumumkan benda itu kepada yang lain, kita sudah buat satu hukuman baru tau. Kaedah baru. Yang sepatutnya benda itu tidak wajib kita wajibkan. Kecuali kalau anak murid kita itu betul-betul dah macam tok guru dengan anak murid yang dia dah ikut kita dan dia dah ada kemampuan, di situ tak apa, tak ada masalah. Kita recommendkan. Sama-sama lah, maknanya macam mana saya buat, anda cuba buat macam saya. Tapi itu tak boleh umum ya. Sebab itu Rasulullah SAW pernah memarahi seorang sahabat yang bernama Muaz, yang dia jadi imam solat dan dipanjangkan bacaan dia. Panjang kan. Mungkin dia bersemangat sebab masa dia bersolat bersendirian dia panjang solatnya, tapi bila dia mengimamkan juga dia panjangkan. Rasulullah cukup marah. Rasulullah kata kalau kamu nak lakukan itu, lakukan di rumah bersendiri. Tapi ketika mengimamkan, di belakang kita ini macam-macam orang. Ada yang mungkin orang tua, ada yang mungkin ibu-ibu yang ada banyak urusan-urusan tapi dia nak bersolat bersama dengan kita. Jadi kita bersederhana, bacalah yang pendek-pendek. Bacalah yang reasonable lah, orang kata, yang sesuai. Kemudiannya kalau kita nak panjangkan apa-apa bacaan ke sujud ke apa semua, kita boleh lakukan di rumah. Lagipun dia membuka ruang kepada riak juga kalau sujud misalnya itu ya. Panjang sangat kan. Rasulullah pernah menasihatkan seorang sahabat, dia kata alangkah baiknya kalau kau boleh lakukan ini di rumah. Sujud tu, sujud lama tu tak salah ya, tapi buat sendiri di rumah ketika qiyamul lail, ketika bersolat sendirian, boleh panjang mana pun tak apa ya. Tapi bila dia melibatkan umum, masyarakat awam, terutama bila kita lead, kita mengimamkan solat ke, kita harus berhati-hati, kerana itu yang Rasulullah cadangkan. Dan banyak hadis-hadis Yati yang Rasulullah mengingatkan para sahabat, misalnya siwak orang bersugi. Rasulullah sebut, kalaulah ianya tidak memberatkan umat aku akan wajibkan siwak ini setiap kali sebelum solat. Nampak tak? Rasulullah punya bahasa tu. Benda tu penting.
seolah-olah Rasulullah kata nak macam wajib, tapi Rasulullah tak wajibkan kerana tidak mahu memberatkan, tidak mahu ia menjadi satu bebanan kepada umat dan juga kepada para sahabat. Tetapi ada mesej lah dekat situ. Bila Rasulullah sebut sebegitu, ayat itu ada satu mesej yang menunjukkan bahawa benda itu penting. Faham lah kan. Kita pun janganlah, itu tak wajib tu, tak buat langsung lah kan. Buat kalau boleh, kalau kita boleh wajibkan pada diri kita, itu cukup baik. Tapi kepada diri kita sahaja. Kemudian ada sikit lagi. Kalau kita cakap tentang kesanaan itu, harus kita mengelakkan emosi dan mengajar budaya ilmu yang betul kepada pelajar kita. Apa maksud mengelakkan emosi? Maksudnya janganlah kita pula menambahkan minyak lagi kan. Kita tengah mengajar isu Rasulullah, katakan contoh Rasulullah sebagai pemimpin. Kita pun masuk politik sikit, kita tambah minyak, kasih api panas besar lagi. Jadinya pelajar yang tak sepatutnya terlibat, yang tak sepatutnya berfikir ke tahap begitu, dipaksa oleh kita. Sebab kita tengah naik share kan, secara tak langsung sebenarnya kita melibatkan mereka. Tak kira lah parti A ke parti B kan. Tapi bila dah masuk politik ke ataupun masuk perkauman ke misalnya, kita menghina kaum itu, kita menghina even agama dan Tuhan-Tuhan mereka kan. Itu pun sebenarnya dihalang oleh agama. Rasulullah sendiri mengatakan bahawa jangan kita menghina agama lain, kerana nanti mereka akan menghina agama kita juga. Jadi benda-benda begitu penting untuk guru mengambil perhatian dan mengelakkan aspek-aspek emosional ni dalam pembelajaran. Caranya apa ya? Antara cara kita nak memperkokohkan aspek itu, kita kena ajar pelajar-pelajar kita, kalau ada persoalan, ada masalah, kamu hendaklah berdasarkan ilmu. Cari dalilnya, cari sebab, cari maklumat. Jangan cepat percaya. Al-Quran pun mengajar kita, kalau ada orang fasik membawa berita, fa in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang bawa berita, orang yang kita tak kenal, terutama orang yang fasik datang bawa berita, fatabayyanu, investigate, siasat, dalami, cari dia punya punca, daripada mana datang berita ni. Ini kita yang paling cepatnya kan, paling cepat menyebarkannya. Orang hantar SMS tak sempat apa, kita lah yang 100 kawan-kawan kita dapat semua. Kenapa tidak kita balas balik SMS tu, dari mana engkau dapat sumber ini? Ini bahaya ni. Ini benda ini mungkin kontroversi, sensitif. Benda-benda ni kan. Al-Quran mengingatkan kita selalu, antaranya wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu berpijak kepada sesuatu yang kamu tidak ada ilmu. Itu kan jelas. Maknanya apa-apa sahaja benda yang kita nak sama ada ajarkan kat orang atau kita nak mempelajari, pastikan dasarnya itulah dasar ilmu. Sebabnya kita tahu, hujahnya kita tahu, dalilnya kita tahu. Ini yang bila tak ada dalil, tak ada hujah, inilah yang akhirnya emosi datang. Biasanya macam itulah. Bila tak ada dalil, tak ada hujah, datanglah emosi. Kau nak percaya, percaya. Kau tidak, dah berambus. Macam tu pula. Tak kawan lagi dalam Facebook kan. Jadi akhirnya tak adalah ilmiah perbahasannya, tak dapat manfaat lah orang. Betul. Tapi kalau kita kata, yang ini saya ambil daripada kitab sekian-sekian, ada dalilnya, ada hadisnya, ada huraian ulama'nya begini. Jadi kan sehat benda itu, dan orang pun takkan marah. Betul. Walaupun berbeza pandangan. Berbeza pandangan pun tak apa, sebab masing-masing ada hujah dan masing-masing ada ijtihad masing-masing. Jadi kita berlapang dada. Jadi kan sedap macam tu. Kalau dalam Facebook pun tak apalah Syekh, ini pandangan anta, pandangan ana begini, ana ada hujah, anta ada hujah, kita berlapang dada lah, masing-masing berpegang apa yang kita pegang. Ini yang kata kalau kau tak ikut aku, siap engkau, kan. Itu semua bahasa-bahasa yang tak ilmiah lah. Betul. Bahasa-bahasa yang lebih beremosi, yang harus kita elakkan. Tapi ini sukar Yati, sebab dia kena takes time, dia kena ambil masa. Betul. Nak ajar anak-anak kita ke pelajar-pelajar kita supaya bersifat ilmiah. Bersifat ilmiah macam tadilah. Apa-apa tu kita akan bertanya kenapa. Soalan tu kena selalu ada kenapa, apa dalilnya, apa hujahnya, kan. Tapi yang paling sedap kalau kita jenis
emosi ni lah, kan, tak perlu ada hujah, tak perlu ada dalil, dan itu yang paling mudah, dan itu yang kadang-kadang orang paling suka buat, kan, sebab terbiasa, sebab itu kadang-kadang masyarakat kita kadang-kadang dia mereka ekstrim, kan, apa-apa pun mereka suka, sebab nafsu lah tu, nafsu mungkin atau perasaan yang mengacau dia, dan akhirnya hilang pertimbangan ilmu tu, pertimbangan akal tu hilang, dan akhirnya berlakulah banyak perkara yang tak diingini, kan. Tapi kalau orang semua bersifat ilmiah, orang semua hormat kepada ilmu, orang semua dapat dengar dalil dan hujah yang baik, saya yakin banyak masalah dalam masyarakat kita ni boleh selesai. Dan Doktor, bila cakap tentang kesederhanaan dalam kita mendidik ni, kadang-kadang momentum seorang guru ataupun pendidik itu sendiri, bila lihat anak-anak murid ni, macam doktor kata tadi lah, kan, 10 kali ajar tak faham-faham. Jadi macam mana nak mengekalkan momentum, teruskan. Itulah saya rasa semangat guru itu kena tinggi lah. Semangat guru kena tinggi. Tu saya selalu kata guru ni dia kena berjiwa besar. Sebab apa? Pertama, mereka punya tugas ni tugas yang paling besar. Saya berani kata tugas guru ni sama macam tugas Perdana Menteri. Betul. Kan? Sebab Perdana Menteri dia melihat rakyat secara keseluruhan, tapi guru ni dia menyediakan generasi yang paling asas untuk nantinya bangun sebagai jadi rakyat. Kan? Perdana Menteri untuk waktu itu. Ini yang dia menyediakan. Kalau yang orang kata asas ni tidak kokoh, maka ia sudah pasti nanti di masa akan datang dia akan merosakkan juga sebuah negara, kan. Jadi sebab itu dia kena jiwa besar. Walaupun kadang-kadang guru ini dia tidak diberikan mungkin kedudukannya yang betul oleh masyarakat. Sebahagian masyarakat mungkin melihat dari segi keuangan, dari segi material. Anak guru, anak saya lawyer, kan, jadi cikgu je, lagi tinggi dia cikgu aja. Tapi dulu seorang guru ini dilihat sebagai satu kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Kalau kampung tu, kalau guru tu semua nak jadikan menantu, sekarang ni mungkin fikir 2-3 kali lah. Yang ni cikgu, yang datang semalam tu engineer, mungkin yang tu lebih elok jadi menantu. Contoh saja. Bukan kita tak kata engineer tu tidak baik, kan. Semua ada peranan masing-masing. Tapi guru ini saya berani mengatakan bahawa peranan mereka cukup besar. Kadang lebih besar daripada yang lain-lain, kerana mereka ini mendidik generasi awal yang bakal menjadi sama ada engineer ke lawyer ke, semua datang daripada ajaran guru ini dulu. Ajaran guru ini dulu. Jadi jiwa kena besar. Yang kedua, sabar kena tinggi. Dia sebut tadi, guru ni sabarnya kena tinggi. Dan saya yakin guru ramai macam tu, kan. Kalau kita letak 2 orang, guru seorang, DJ seorang misalnya, kan. Letak anak murid yang sama. DJ tu mungkin tak tentu, kan. Sebab kita cakap dekat corong ni je, kan. Tapi guru dia berdepan dengan pelajar, kan. Tapi ramai DJ yang bagus. Kan marah pula DJ kat saya nanti. Jadi sabar kena tinggi. Kemudian guru pun dia kena kreatif lah, terutama pada zaman sekarang ni. Dia kena ikut perkembangan semasa. Sebab masalah pun berbeza, masalah pelajar berbeza, dan keadaan pemikiran pelajar-pelajar pun berbeza. Jadi guru kena sentiasa mencari kaedah-kaedah dan jalan-jalan supaya pengajaran itu dapat berlaku dengan lebih baik, dan kreatif, dan seimbang. Dan menarik lah, colourful lah. Kena mengikut pada zamannya juga. Ikut pada zaman. Sebab mungkin masalah dulu dengan masalah sekarang ini berbeza sekali. Jadi masalah sekarang ini perlukan metodologi ataupun kaedah-kaedah yang baru lah oleh guru. Saya pun tak boleh cakap banyak lah, sebab guru mungkin lebih tahu, lebih mahir bila berdepan dengan suasana-suasana. Tapi poin kita hari ni yang penting ialah kita nak tekankan tentang kesederhanaan itu. Jangan sampai guru nak lakukan sesuatu itu dia pergi kepada ekstrim, dia push benda itu sampai jadi ekstrim. Kecenderungan untuk ekstrim ni mudah jadi. Sebab kalau kita tengok satu benda berada di tengah-tengah, dia akan jadi lebih seimbang apa-apa pun, kan. Tetapi kalau dia di tepi, dia jadi satu tak seimbang, satu lagi dia jadi sempit. Dari segi perspektif tu sempit. Yang bayang mudahnya macam ni, kalau orang pergi tengok wayang ataupun tengok filem ke,
seorang duduk tengah, seorang duduk tepi sana kan. Kalau tepi tu kadang-kadang pandangannya beza. Pandangan beza kan. Tak sedap dan apa semua. Kalau tengah tu dia dapat lihat. Sebab tu tiket yang tengah-tengah tu mahal kan. Terutamanya belakang tengah kan. Yang itu mahal. Saya pun pernah tengok juga kan. Tengok cerita yang baik-baik lah kan. Bukan tak boleh tengok cerita yang baik-baik. Begitu juga dengan mata, pandangan mata kita. Kenapa mata kita ada dua? Kalau kita tutup satu mata, cuba berjalan tengok. Susah kan. Kita akan rasa tak seimbang. Jadi dia ada dia punya keseimbangan kalau pandangan itu betul-betul tepat di tengah-tengah. Pemikiran pun begitu juga. Pemikiran, kalau orang berfikir dia nak yang ekstrim aja kan. Orang kalau ajarannya di tengah-tengah, dia nak pergi yang tepi. Dia nak bawa ke tepi. Dan itu berlaku dalam sejarah pemikiran manusia, termasuk yang agama ni, agama yang ekstremis. Kalau misal saya bagi contoh dalam agama, bila kita mengajar tentang ketuhanan, macam tadilah sifat-sifat Tuhan tadi. Sifat Tuhan tu ada yang penyayang, apa semua, yang baik, yang cantik. Ada juga sifat yang keras, yang ni. Tapi setengah orang kalau dia ekstrim ke sini, katakanlah ekstrim memahami Tuhan ni hanya yang keras saja, bukankah dia punya hidup tu jadi sempit? Betul. Dia kata semua tak boleh itu. Semua terbatas. Dan dia cara dia ajar anak pun mungkin berbeza. Ajar pelajar macam tu, asyik cerita neraka je lah macam saya sebut tadi kan. Dan jangan tu ni berdosa. Ini nanti kamu di bawah sekali api neraka kamu akan duduk. Jadi bayangkan pelajar punya psikologi kalau gurunya asyik itu saja yang ditekankan. Betul, memang betul ya. Betul. Tapi tu saya kata tadi, keseimbangan. Terangkan jugalah berita-berita gembira yang dibawa oleh Al-Quran. Kan lebih baik kalau macam ni dapat masuk syurga, macam Ramadan ni kan banyak hadis-hadis tentang syurga. Antaranya menceritakan bahawa syurga ni di bulan Ramadan inilah Tuhan memperindahkan syurga. Refurbish. Lalu kita ni rumah je kita tahu, renovate bagi cantik apa semua kan. Sebenarnya syurga pun setiap kali awal Ramadan Tuhan akan mencantikkan. Dan ada angin yang bertiup daripada bawah arasy Allah, sehingga kan bergoyang semua pohon-pohon, daun-daun dan juga kunci pintu syurga tu. Sampai bidadari pun terjaga dan macam terperanjat dengan suasana tu, dan bertanya kepada malaikat Ridwan, penjaga syurga, ni malam apa ni, hari apa ni yang menyebabkan begitu indah sekali, angin begitu cantik. Malaikat Ridwan kata sebenarnya ini satu Ramadan. Satu Ramadan. Setiap kali satu Ramadan Tuhan memang memperindahkan ni, memperindahkan syurga. Dan Tuhan juga memerintahkan supaya malaikat Ridwan membuka semua pintu syurga, dan memerintahkan malaikat Malik menutup semua pintu neraka, dan memerintahkan Jibril supaya turun ke bumi, tangkap semua syaitan-syaitan, ikat dan humban ke dalam laut. Nampak tak? Bila cerita macam tu, pintu syurga terbuka, pintu neraka tertutup, syaitan diikat, menyebabkan kita rasa bermotivasi lah. Betul. untuk melakukan amalan. Sebab suasana tu nampak sedap aja bulan Ramadan. Betul. Baru dengar doktor cerita pun saya pun dah balik. Tapi kalau kita asyik cerita benda yang berat-berat aja ni, jadi sudah pasti orang yang mendengar kan akan rasa agama ni berat, agama ni susah. Itu je. Dan sebenarnya banyak lagi saya nak dengar daripada doktor, daripada sebab masa pun agak terbatas untuk kita. Mungkin boleh kita berikan dalam kurang lebih setengah minit ni untuk kesimpulan. Kesimpulan. Hari ini kita menekankan tentang kaedah seterusnya dalam pendidikan ni dalam Islam, iaitu sederhana. Yang kita tekankan sederhana ni ialah jangan kita bersifat ekstrim dalam pendidikan, dalam mendidik. Kerana kecenderungan manusia itu kalau tak ada ilmu, kalau fikirannya tidak seimbang, selalunya dia ke arah itu. Tetapi kalau dia sesuai dengan fitrah yang sebenar manusia, dia akan sederhana, dia akan ekstrim. Sebab itu Rasulullah selalu ada satu ingatan Rasulullah, dia kata sebaik-baik amalan ialah amalan yang berterusan, tetapi amalan yang berterusan walaupun sedikit. Amalan yang berterusan walaupun sedikit. Nak baca Quran misalnya kan, saya nak baca Quran 1 juzuk satu hari lah, ataupun 5 juzuk satu hari. Alamat tak ada lah tu kan. Lepas baca nanti 2 hari je jalan, lepas tu hari ketiga dah kurang. Kenapa tidak? Saya nak baca satu hari 2 muka saja, tapi konsisten. Istiqamah. Itu yang sebenarnya yang terbaik yang dinasihatkan oleh Rasulullah. Jadi dalam pendidikan pun sebaik-baiknya begitu. Kita mengajar perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, bersederhana, tetapi konsisten, dan insya-Allah kefahaman itu akan datang dengan baik ke dalam diri pelajar-pelajar kita.